Didik TV KPM. Okey, segmen kali ini kita akan masuk kepada unsur dalam konsep keusahawanan. Unsur dalam konsep keusahawanan. Ada 4. Okey, 4 unsur dalam konsep keusahawanan. Yang pertama, inisiatif yang berterusan. Kedua, berani mengambil risiko. Ketiga, berupaya mendapat pulangan. Dan yang keempat, menggembeling sumber keusahawanan. Okey, 4 unsur dalam konsep keusahawanan. Jadi cikgu suka minta murid untuk bincangkan ataupun terangkan satu persatu. Jadi cikgu minta siapa yang boleh? Okey, Puteri Alia. Okey, Puteri Alia, cuba. Okay. Inisiatif yang berterusan, ini membantu usahawan memulakan atau mencipta sesuatu yang baru dan terus mengembangkan usaha tersebut. Dia perlu mempunyai semangat dan sensitivitas yang tinggi, dinamik dan mempunyai idea yang kreatif dan inovatif serta berwawasan untuk terus maju. Yang kedua, berani mengambil risiko. Kejayaan seseorang usahawan bergantung kepada kemampuan melihat dan merebut peluang yang ada di sekitarnya. Oleh yang demikian, usahawan perlu sentiasa membuat keputusan yang telah diambil kira risikonya. Kerana semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi pulangan atau ganjaran yang diperoleh. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga boleh? Puteri Alia. Boleh? Okey, yang ketiga, berupaya mendapat pulangan. Keuntungan yang diperoleh setelah mengambil kira segala kos perbelanjaan dan juga risiko yang bersabar. Ia mendorong seseorang menceburi bidang keusahawanan, juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan taraf hidup rakyat dan mewujudkan peluang pekerjaan. Seterusnya dapat mengatasi masalah sosial. Okey, itu 3 perkara atau 3 unsur dalam konsep keusahawanan. Dan ada yang keempat. Itulah perkara penting tentang menggembeling sumber keusahawanan, iaitu tentang mendapatkan bahan yang diperlukan dan menggabungkannya. Itu yang berkaitan tentang keusahawanan lah. Dan yang mana maksud keusahawanan. Murid-murid ingat maksud keusahawanan. Okey, ingat semula tentang maksud keusahawanan, iaitu proses menggabungkan sumber keusahawanan. Okey, seperti bahan mentah kan, ataupun modal, kemudian sumber manusia, dan ada beberapa kita akan lihat nanti sumber keusahawanan. Kemudian adalah untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan dan untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Sebenarnya yang ada penerangan ni menghasilkan produk yang bernilai bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sumber keusahawanan fizikal dan bukan fizikal digabungkan untuk mendapatkan hasil bagi memenuhi cita rasa pengguna ataupun pelanggan. Okey, ini salah satu teknik untuk kita kuasai tentang menganalisis situasi. Okey, kita baca unsur dalam konsep keusahawanan berkaitan tentang syarikat mangkuk silang berhad. Okey, yang dipetik daripada buku teks ya. Murid boleh lihat buku teks pengajian keusahawanan surat 21. Dan syarikat mangkuk berhad merupakan sebuah syarikat pengeluar pinggan mangkuk terkenal di Pontian Johor. Syarikat ini diasaskan oleh Encik Abbas yang merupakan bekas pekerja kilang seramik di Air Hitam. Walaupun tidak berurusan tinggi, Encik Abbas percaya bahawa rezeki tidak akan datang bergolek jika tidak dicari. Setelah mengikuti kursus keusahawanan selama 6 bulan di sebuah agensi kerajaan, beliau telah mencagarkan rumahnya untuk mendapatkan modal pinjaman sebanyak RM200,000 sebagai modal perniagaan. Okey, beliau telah menggunakan kebolehan dan kepakarannya dengan mencipta dan mengubah suai pelbagai bentuk pinggan mangkuk yang baru untuk memenuhi cita rasa pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Pada peringkat permulaan, hasil jualannya kurang memberansangkan. Pelbagai usaha yang diambil, beliau menyebabkan syarikat ini berkembang sehingga terkenal di Johor dan kini perniagaannya telah dikenali dan mendapat pulangan modal yang lumayan. Jadi nak analisis situasi ini, kita lihat analisis unsur dalam konsep keusahawanan berdasarkan petikan. Pertama, kenal pasti unsur, petikan yang mana dan kaitan dengan persekitaran. Okey, murid-murid, boleh kita cuba. Siapa yang nak pertama untuk kesan mana unsur dalam konsep keusahawanan yang ada dalam situasi ini? Okey. Saya. Okey, Syuhada. Okey, cuba. Yang first kali yang saya dapat, ini berdasarkan petikan tersebut, unsur dia ialah inisiatif yang berterusan. Okey, yang mana?
Dalam kritikan tersebut, Encik Abbas dia berusaha untuk mempelbagaikan pinggan mangkuk dia bagi memenuhi permintaan pelanggan. Pelanggan. Okey. Okey, lagi? Itu Yang satu inisiatif yang kedua, berterusan. berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko. Yang mana? Ya. Yang mana Encik Abbas ni dia berani mengambil risiko untuk memulakan perniagaan dia dengan menjagakan rumah untuk mendapatkan modal pelanggan. Modal pinjaman. Okey. Okey, kita bagi yang lain cuba. Okey. Siapa Ada yang tak? boleh? Silakan. Khairul boleh? Saya Ustaz. Okey. Okey. Unsur yang lain yang terdapat dalam petikan ialah unsur menggembling sumber keusahawanan. Okey, yang mana? Yang Cik Abbas menggunakan sumber fizikal iaitu bahan mentah, tanah liat dan sumber manusia dengan sebaiknya untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, bagus. Okey, ada lagi satu lagi kan? Unsur dalam konsep keusahawanan yang belum disebut. Siapa boleh cuba? Okey, Aidil. Berupaya mendapat pulangan. Okey, berupaya mendapat pulangan. Yang mana? Perniagaannya telah dikenali dan mendapat pulangan modal yang lumayan. Okey, betul. Okey, ada 4 unsur dalam konsep keusahawanan yang boleh kita kesan dalam situasi Encik Abbas yang sebagai orang kata pengusaha syarikat mangkuk sendirian Berhad. Okey, kita lihat kepada soalan contoh SPM yang perlu murid-murid ingat ataupun perkara asas fakta yang perlu kita ingat untuk soalan bahagian A. Yang pertama, nyatakan unsur dalam konsep keusahawanan 4 markah. Okey, ini sebagai panduan kita untuk jawapan. Pada 4 unsur lah. Maknanya dalam peperiksaan kita tak sebut nyatakan 4. Maknanya 4 itu dah membantulah untuk memberikan jawapan. Okey, kemudian apakah maksud inisiatif yang berterusan dalam konsep keusahawanan? 2 markah saja. Maknanya tidaklah ayat yang begitu panjang. Dan seterusnya bahagian B, jelaskan berani mengambil risiko dalam konsep keusahawanan. Okey, 4 markah. Maknanya perlunya penerangan lah tentang berani mengambil risiko. Okey, cuba carikan jawapan. Okey, silakan. Okey, dan silakan siapa yang boleh untuk berikan jawapan bahagian A yang pertama. Okey, Syuhada dulu. Okey. Unsur dalam konsep keusahawanan ialah inisiatif yang berterusan, Okey. dapat pulangan, berani mengambil risiko, Okey. sumber keusahawanan. Mengembeling sumber keusahawanan. Okey, seterusnya yang kedua, apakah maksud inisiatif yang berterusan? Siapa? Okey. Aidil? Inisiatif yang berterusan ialah memulakan atau mencipta sesuatu yang baru dan terus mengembangkan usaha tersebut. Okey, mengembangkan usaha tersebut. Pun kalau kita tak ada idea waktu menulis tu, kita boleh berikan contoh juga ya. Maknanya contohnya mungkin kita gunakan Cik Abbas tadi kan, memulakan perniagaannya daripada awal. Dia berhenti kerja pun boleh kita katakan dia berterusan. Ini mengembangkan perniagaan menggunakan contoh situasi yang ada. Boleh juga ya beri jawapan. Okey, bahagian B, jelaskan berani mengambil risiko dalam konsep keusahawanan. Siapa boleh? Okey, silakan. Berani mengambil risiko. Okey, Khairul nak cuba? Khairul. Putih Alia. Okeylah. Okey. Berani mengambil risiko. Dia kejayaan seseorang usahawan bergantung kepada kemampuan melihat dan berbuat peluang yang ada di sekitarnya. Lepas tu, wujud hasil daripada permintaan pengguna yang tidak dapat dipenuhi oleh usahawan yang lain. Okey. Pun sama juga ya, kalau kita terhad kepada jawapan yang ada mungkin dalam buku teks, kita boleh bagikan situasi yang berkaitan. Contohnya tentang apa yang diceritakan tentang Cik Abbas tadilah. Okey. Walaupun soalan tadi secara umum, kita boleh gunakan situasi sebagai contoh untuk memberikan jawapan. Okey, ini jawapan yang kawan kita berikan tadi, inisiatif yang berterusan, berani mengambil risiko, berupaya mendapat pulangan, mengembeling sumber keusahawanan. Ingatlah IBBM. Okey, inisiatif yang berterusan, berani mengambil risiko, berupaya mendapat pulangan, mengembeling sumber keusahawanan.
Okey. Jadi ini memang fakta yang perlu murid-murid ingat. Cuma olahan dia, penerangannya perlulah kefahaman. Okey, seterusnya yang kedua tentang maksud inisiatif yang berterusan. Dalam konsep keusahawanan, memulakan atau mencipta sesuatu yang baharu dan terus mengembangkan usaha. Itu yang dikatakan inisiatif berterusan. Bukan sekerat jalan. Maknanya kan walaupun kita kata satu usaha yang kita buat itu mungkin terhalang, kita mungkin alternatif lah. Itu yang dikatakan inisiatif yang berterusan. Jangan mudah putus asa, mulakan sesuatu yang baru dan terus mengembangkan usaha. Okey, bahagian B tadi. Kalau kita lihat, markahnya 4 markah. Mana ada 4 poin ataupun ada beberapa perkara yang perlu kita kena ingat tentang berani mengambil risiko. Ialah tentang kejayaan seseorang usahawan bergantung pada kemampuan melihat dan merebut peluang yang ada di sekitarnya. Okey, yang kedua, peluang perniagaan boleh wujud hasil daripada permintaan pengguna yang tidak dapat dipenuhi oleh usahawan lain. Seterusnya, usahawan perlu sentiasa buat keputusan yang telah diambil kira risikonya, kerana semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi pulangan atau ganjaran yang diperoleh. Itu antara penerangan berkaitan tentang jelaskan berani mengambil risiko dalam konsep keusahawanan. Okey, baik cikgu. Ini di antara soalan-soalan yang kita lihatkan contoh-contoh soalan juga. Ya, contoh dalam peperiksaan. Dan salah satu daripada apa yang cikgu sebut tadi adalah berani mengambil risiko juga. Dan sebenarnya itu yang paling ditakuti bila mana kita melakukan bisnes. Betul cikgu? Betul. Jadi dalam sebagai seorang usahawan ni cikgu, mungkin cikgu boleh bagi tips ya cikgu, bagaimana kita nak mengendali risiko tu sendiri cikgu. Dan mungkin tak semestinya kita kena meletakkan risiko yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Betul cikgu? Ya, betul. Bagaimana kita nak menguruskan risiko tu cikgu? Okey, bila mana nak menguruskan risiko, pertama sekali kita kena kenal pastilah kelemahan. Mana kelemahan kita dan kekuatan kita juga. Maknanya berani mengambil risiko tu kita kenallah kekuatan dan kelemahan kita. Dan kalau kekuatan kita gunakanlah kekuatan itu untuk kita mengambil peluang ataupun kita mengatasi ancaman. Maknanya risiko tu ancamanlah, kan? Risiko tu juga peluang. Bagaimana kita lihat contohnya lah, contoh emas kita. Kan? Yang mana benda tu mungkin waktu jerebu dahulu kita pakai. Tapi bila datang penyakit, rupanya emas itu, topeng muka itu, pelitup muka itu diguna pakai oleh kebanyakan orang dalam situasi semasa. Okey, kalau kata tadi kelemahan, maknanya kata risiko tadi kelemahan, maknanya mungkin kita perlukan bantuan orang. Mungkin kita boleh bantu dari sudut modal. Dan kita perlukan bantuan dari sudut sokongan kata pelanggan juga untuk membeli ataupun menyokong produk yang kita hasilkan. Itu kata risiko-risiko inilah. Banyak risiko yang kita kena analisis juga, kenal pasti. Tapi kalau kita takut nak hadapi risiko cikgu, tak berniaga lah jawabnya. Ya, betul cikgu kan? Ya. Okey, baik cikgu. Jadi boleh tak kita nak uji murid-murid kita supaya kita dapat lihat adakah mereka ni benar-benar memahami apakah yang kita pelajari pada hari ini cikgu? Okey, murid-murid bersedia? Boleh? Untuk cikgu tanyakan tentang pertama tadi tentang prinsip keusahawanan Islam. Okey. Yang kedua tentang unsur dan konsep keusahawanan Islam, unsur dan konsep keusahawanan, okey, yang kita telah bincangkan. Okey, cikgu nak tanya Khairul. Okey, nyatakan 2 perspektif dalam keusahawanan. Yang pertama perspektif Islam dan juga yang kedua ialah daripada perspektif konvensional. Okey, bagus. Jadi ingatlah kan 2 perspektif. Okey, Nosyuhada. Ni spontan ni, cuba. Okey, perspektif konvensional. Sebab kawan kamu tadi dah terangkan 3 pendekatan. Boleh nyatakan, senaraikan 3 pendekatan? Boleh. Okey, cuba. Pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi, pendekatan sosiologi. Okey, bagus. Okey. Seterusnya tentang unsur dalam prinsip dalam konsep keusahawanan. Okey, Puteri Alia.
Sedia? Prinsip dalam konsep keusahawanan. Nyatakan 4 prinsip tersebut. Inisiatif yang berterusan. Prinsip mengambil dalam risiko. konsep keusahawanan. Dalam konsep keusahawanan. Prinsip dalam konsep keusahawanan yang ada akronim tadi. Okey, falah, Okey. amanah, tawakal dengan istiqamah. Okey, bagus. Okey, dan yang terakhir untuk sesi kita untuk tentang unsur dan konsep keusahawanan. Nyatakan, Aidil. Boleh? 4 unsur dalam konsep keusahawanan. Yang pertama, inisiatif yang berterusan. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, berupaya mendapat pulangan. Yang terakhir sekali, menggembleng sumber keusahawanan. Okey, bagus. Jadi ada 4 perkara kan, unsur yang kelirulah. Tadi prinsip dalam konsep keusahawanan. Kemudian adalah unsur dalam konsep keusahawanan. Okey, yang awal lagi tentang keusahawanan dalam perspektif Islam. Boleh cuba Khairul untuk nyatakan konsep keusahawanan dalam Islam. 3 perkara. Konsep keusahawanan dalam Islam. Ya. Yang parti tadi ya. Yang bukan, yang awal, perspektif Islam. Perspektif Islam, okey. Keusahawanan adalah kerjayaan yang dituntut oleh Islam. Okey. Kerana keusahawanan merupakan sebagai satu ibadah. Ya. Okey, kedua. Keusahawanan adalah suatu bentuk ibadah umum Ya. dan juga fardu kifayah. Okey, ibadah umum dan fardu kifayah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, usahawan dapat membantu masyarakat dengan membayar zakat dan juga memberi sedekah. Bersedekah. Okey, bagus. Jadi Okey. oleh sebab itu cikgu, kita berniaga ni sebenarnya kita nak jadi orang yang membayar zakat. Betul cikgu ya? Ya, dalam Islam itulah keutamaan dia. Didik TV KPM